Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran akhlak hari ini, kita akan belajar bab 5, iaitu tentang adab bermesyuarat. Apa yang dimaksudkan dengan mesyuarat itu? Mesyuarat bermaksud berbincang, berdialog atau bermuzakarah di dalam sesuatu perkara. Tujuan bermesyuarat untuk menyelesaikan masalah atau menentukan kebenaran, dan ia akan memberi manfaat kepada kita semua dalam menyelesaikan perbezaan pendapat. Sekarang kita tengok pula tentang adab-adab mesyuarat. Di sini Ustazah ada nyatakan 9 adab-adab mesyuarat. Yang pertama, memulakan dengan salam dan selawat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang lembut. Kita tak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, berprinsip kebenaran. Maksud prinsip kebenaran tu adalah pegangan yang benar. Maksudnya, apa yang awak nak bincangkan atau perkara-perkara yang awak nak bincangkan itu mestilah perkara-perkara yang fakta. Tak boleh perkara-perkara yang awak ambil daripada sumber-sumber yang menipu. Seterusnya, yang keempat, hendaklah mengemukakan hujah yang jelas. Yang kelima, tidak bangga diri dan sombong. Yang keenam, tidak terpesong daripada tajuk yang sedang dibincangkan. Okey, contohnya macam ni. Sekarang ni, kita tengah membincangkan tentang isu corona. Tapi tiba-tiba ada seorang kawan awak yang lain membuka cerita tentang nak berbuka apa petang ni. Okey, kat situ dah ada 2 isu yang berbeza. Isu tentang corona satu, isu tentang nak berbuka apa petang ni. Itu dinamakan terpesong daripada tajuk yang kita hendak bincangkan. Seterusnya, yang ketujuh, memberi peluang kepada orang lain untuk bercakap. Yang ke-8, tidak memotong percakapan orang lain. Maksudnya, awak kena bagi peluang orang lain cakap. Biar dia cakap habis dulu, barulah awak teruskan percakapan awak seterusnya. Okey, adab yang last sekali, yang ke-9, menghormati pendapat orang lain. Awak kena terima pendapat orang lain, menghormati. Bukan terima terus tanpa berbincang, tapi hormat apa yang hendak dia katakan. Seterusnya, kita tengok pula kepada kebaikan beradab ketika bermesyuarat. Yang pertama, mesyuarat berjalan dengan lancar. Yang kedua, memberi keselesaan kepada semua pihak. Yang ketiga, dapat mengemukakan hujah yang baik. Yang keempat, dapat menyelesaikan perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat ni maksudnya bila kita ada pendapat yang lain dan kawan kita pula ada pendapat yang lain. So dekat situ ada 2 pendapat yang berbeza, itulah dinamakan perselisihan pendapat. Yang kelima pula, hasil keputusan dibuat dengan sebulat suara. Bila dalam mesyuarat ni, kita berbincang elok-elok. Kita kena berbincang elok-elok untuk menyelesaikan atau mencari jalan penyelesaian. Jadi, keputusan akan diambil dari suara majoriti. Suara majoriti tu maksud undian yang paling banyak. Kalau kat situ, yang A ni undian paling banyak, kita gunalah pendapat dia. Itu dinamakan sebulat suara. Yang keenam pula, mewujudkan suasana mesyuarat yang aman. Maksudnya tiada pergaduhan. Yang ketujuh, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana semua tindakan diselesaikan secara bermesyuarat. Seterusnya, kita beralih pula kepada akibat tidak menjaga adab bermesyuarat. Apa itu akibat? Akibat ni perkara buruk yang berlaku jika kita tidak menjaga adab bermesyuarat.
Yang pertama, berlaku perselisihan pendapat. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menyebabkan pergaduhan. Yang keempat, jatuh maruah. Jatuh maruah ni maksudnya macam kita memalukan diri kita sendiri. Yang kelima, menyakiti hati mana-mana pihak. Maksudnya kita susah untuk menerima pendapat seseorang itu lalu kita memarahi dia. Itu pun boleh menyebabkan menyakiti hati orang lain. Okey, dan seterusnya yang keenam, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk poin yang akhir sekali tentang kesan menjaga adab ketika bermesyuarat. Okey, yang pertama, menyatupadukan umat Islam. Yang kedua, dihormati dan disegani. Yang ketiga, terhindar daripada permusuhan. Maksudnya terhindar tu adalah bebas dari pergaduhan, tak ada pergaduhan. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kelima, membuktikan kebenaran. Maksudnya kita boleh buktikan kepada orang benda yang benar. Apa yang kita bagi pendapat tu adalah benar. Yang keenam, memberi kesedaran kepada semua orang. Okey, tamatlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bersambung pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.